Okey, untuk makluman saudara sekalian, kebelakangan ini kita menghadapi sedikit masalah, ataupun bukan masalah lah, satu keadaan di mana satu notis menyemak semula sinarai nilaian kepada pemilik hartanah di Kuala Lumpur telah pun dihantar, dan banyak telah diperkatakan, dan banyak juga telah mengelirukan khususannya kepada rakyat di Kuala Lumpur. Jadi hari ini saya nak maklumkan bahawa kita akan menghantar semula notis menyemak semula senarai nilaian kepada pemilik-pemilik hartanah di Kuala Lumpur. Dan notis ini bertujuan memaklumkan cadangan nilai tahunan hartanah pemilik untuk dikuatkuasakan mulai pada 1 Januari 2014. Kita akan buatkan dengan secara mudah taksiran nilaian tahunan yang kita juga akan bagi penjelasan. Selain daripada itu, kita juga akan, Datuk Bandar sendiri akan keluarkan satu surat kepada pemilik-pemilik hartanah di Kuala Lumpur berkenaan dengan apa yang hendak kita laksanakan. Untuk makluman, sekarang ni, bagi tahun 2013, jenis hartanah yang kita kenakan cukai ataupun rates yang kita kenakan untuk perdagangan 12%, dan pangsa puri pun 10%, kediaman 6%, rumah pangsa kos rendah 6%, tanah kos kosong perdagangan 10%, tanah kosong kediaman 7%, kampung baru, kampung Sungai Pecala, kampung Melayu dan sebagainya 2%, lain-lain kampung bangunan 3%, tanah kosong 2%. Itu dalam lingkungan 36 batu persegi. Dan pada 2014, apa yang kita ingin cadangkan, selepas nilaian semula telah dilakukan, kita hendak kenakan 10% kepada perdagangan, kita kurangkan 2%, pangsa puri 7%, kediaman kita kurangkan 4%, rumah kos rendah daripada 6% sekarang ni 2%, daripada tanah kosong daripada 10% ke 7%, tanah kosong kediaman 5%, kampung baru dan sebagainya 1%, kampung lain-lain kampung bangunan dan tanah kosong 2 dan 1%. Itu yang dalam lingkungan 36 batu persegi. Luar daripada 36 batu persegi, kita akan kurangkan lagi. Perdagangan kita akan beri 8%, pangsa puri 5%, kediaman 4%, rumah kos rendah masih retain 2%, tanah kos perdagangan 5%, tanah kos kediaman 5%, kampung baru dan kampung lain-lain 1%, lain-lain kampung termasuk tanah kosong 2%. Insentif yang dalam bentuk pengurangan kepada jumlah cukai taksiran yang perlu dibayar akan diberi kepada satu, pemilik harta yang terdiri daripada orang kelainan upaya, kurang upaya. Kedua, pemilik harta yang merupakan pesara. Tiga, pemilik harta yang mendiami sendiri kediaman mereka. Maknanya kalau dia tak menyewakan, dia boleh beritahu kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kita akan bagi dia rebate kepada kenaikan yang kita nak naikkan. Pemilik harta yang dalam kategori di atas, seperti yang telah saya sebut tadi, dia boleh isi borang yang kita akan hantar kepada mereka, dan dia boleh juga dapat borang-borang ini di kaunter di BKL supaya dan mengenengahkan dokumen bukti yang mereka duduk dalam rumah tersebut. Yang ketiga, kenaikan jumlah cukai taksiran yang perlu dibayar oleh pemilik rumah kos rendah dan kos sederhana rendah adalah di paras yang paling minima. Yang sebenarnya, kalau saya lihat apa yang telah kita lakukan ini, mereka tak perlu bayar. Walaupun kita telah tingkatkan nilai mereka, mereka hanya membayar nilai ataupun rate yang mereka selalu bayar pada 21 tahun yang lepas. Walaupun kita sedar bahawa rate mereka telah meningkat daripada 21 tahun lepas hingga sekarang telah meningkat, tapi kita tidak kenakan bayaran untuk mereka mendapat kelestarian hidup, kerana kerajaan ini kerajaan barisan nasional yang sayang kepada rakyat sebenarnya.
Selain daripada itu, kita juga telah melihat bahawa rumah-rumah yang lain dengan kaedah yang kita lakukan ini, kenaikan kepada pembayaran oleh rumah-rumah yang lain, dia tidak akan melebihi 10% daripada apa yang dia telah bayar pada tahun-tahun yang lepas, dan kepada pihak komersial tidak melebihi 35% daripada apa yang telah mereka bayar pada tahun-tahun yang lepas. Sementara itu, untuk makluman rakyat Kuala Lumpur, jangan bimbang, walaupun telah saya sebutkan ini, jawatan kuasa mendengar bantahan akan terus berjalan berkenaan dengan cukai pintu. Mereka akan dengar semua bantahan. Pemilik harta dibenarkan untuk juga menjelaskan cukai taksiran bagi penggal pertama. Dia boleh menjelaskan cukai taksiran bagi penggal pertama pada Januari 2014 berasaskan kepada jumlah cukai taksiran semasa, the present charge, yang kenakan pada tahun 2013. Penyelarasan akan kami buat dalam bil cukai taksiran penggal kedua 2014. Dan kita juga dapat lebih kurang lekat dengan 187 surat daripada semua warga Kuala Lumpur. Ini sedang kita lihat, dan daripada apa yang kita dapat lihat, 153 ini kebanyakannya bertindih. Ada yang dah hantar 2-3 kali pun hantar juga, tak apalah. Lepas tu ada juga yang dia punya masalah seperti satu, kekeliruan. Bila kita kata nilai hartanah, peningkatan nilai hartanah, the valuation of the new valuation, rental valuation, dia ingat itu yang dia kena bayar. Sebenarnya percentage rate telah kita tetapkan, yang dia terpaksa bayar mengikut percentage yang kita telah setuju. Dan kita akan buat ini, dan kita akan panggil sesi pendengaran seperti yang telah kita janjikan. Dia akan bermula daripada 6 Januari hingga 31 Mac. Dan jika pemilik dapat membuktikan bahawa nilai tahunan yang dicadangkan oleh DBKL terhadap harta mereka adalah tinggi, jawatan kuasa pendengaran bantahan boleh mengurangkan lagi nilai tahunan tersebut. Ini akan mengurangkan lagi jumlah cukai taksiran yang perlu mereka bayar. Saya berharap keputusan saya ini akan dapat meredakan kegusaran pemilik harta sekalian, dan saya juga akan memastikan Dewan Bandar Kuala Lumpur mementingkan lagi kualiti perkhidmatan mereka dan memperbanyakkan lagi penyediaan kemudahan infrastruktur demi kesejahteraan warga kota semua. Jadi itu yang telah saya kerana legally kita telah pun mewartakan dia punya nilai, kenaikan nilai yang sebenarnya. Jadi perwataan telah kita laksanakan, maka kita hanya boleh mendengar apa yang bantahan yang dilakukan, dan kita akan membuat apa yang sepatut untuk kurangkan ataupun ditingkatkan. Okey.